Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung kuliah Sunan Tirmizi. Hari ini kita akan masuk kepada bab 58 dalam Sunan Tirmizi ini. Di bawahnya ada satu hadis dan selepas itu ada hadis bab yang berlawanan dengan bab ni. Di bawahnya juga ada satu hadis. Bab ma ja'a fil wudu mimma ghayyaratin nar. Wa bihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u mimma massatin nar walau min thawri aqtin. قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم؟ قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. Bab ke-58, bab wuduk kerana makanan yang dimasak dengan api. Makanan kerana memakan makanan yang dimasak dengan api. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya berwuduk kerana sesuatu yang disentuh api. Ini kerana memakan atau menggunakan sesuatu yang disentuh, yakni dimasak dengan api. Walaupun hanya dengan memakan sepotong keju. Abu Salamah berkata, Ibnu Abbas bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, apakah kita perlu berwuduk kerana memakan atau mengguna minyak? Dan apakah kita juga perlu berwuduk kerana mengguna air panas? Abu Salamah berkata, maka berkatalah Abu Hurairah, wahai anak saudaraku, jika engkau mendengar hadis diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah pula engkau berkata begini. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummi Habibah, Ummi Salamah, Zaid bin Thabit, Abu Talha, Abu Ayyub dan Abu Musa. Bab ma ja'a fi tarkil wudu mimma ghayyaratin nar. Wa bihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabiran qala أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر
وسويد بن النعمان وأم سلمة. قال أبو عيسى: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق، وهذا أصح. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. Bab ke-59, bab tidak berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir melalui dua sanad. Yang pertamanya ni sampai kepada Jabir. Kemudian Sufyan bin Uyainah juga berkata, ini orang panggil tahwil sanad. Muhammad bin Al-Munkadir meriwayatkan kepada kami daripada Jabir juga. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersamaku. Baginda mengunjungi seorang wanita Ansar. Lalu wanita itu menyembelih seekor kambing. Seekor kambing atau biri-biri di sini. Tapi syad itu boleh dengan makna kambing pun boleh. Makna dia lebih luas lah. Tetapi yang asalnya biri-biri, biri-biri. Kalau kita tukar di sini pun boleh biri-biri untuknya. Tetapi kena ingat asyad itu perkataan yang dipakai dengan makna lebih luas lagi. Nak kata kambing pun boleh juga, tapi makna asalnya biri-biri. Baginda pun memakannya. Kemudian wanita itu juga membawakan sedulang buah kurma segar, dan baginda juga memakannya. Setelah berwudu untuk bersembahyang zuhur, baginda bersalat. Setelah selesai bersalat, wanita itu membawakan pula sebahagian daripada sisa kambing atau biri-biri macam tadi juga. Kita boleh tukar sini. Yang telah dimakan, mana tadi makan dah kan, ada lagi dibawa keluar pula. Nabi SAW memakannya pula. Kemudian baginda mengerjakan salat asar tanpa berwudu terlebih dahulu. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Rafi', Ummul Hakam, Amr bin Umayyah, Ummu Amir, Suwaid bin An-Nu'man dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata lagi, hadis Abu Bakar dalam bab ini tidak sahih dari sisi sanadnya. Ia hanya diriwayatkan oleh Husam bin Misak daripada Ibn Sirin, daripada Ibn Abbas, daripada Abi Bakar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis itu sahih daripada riwayat Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ia diriwayatkan oleh Huffaz. Ia diriwayatkan melalui beberapa saluran daripada ini tak terbaiki daripada Ibn Sirin, Ibn Sirin
daripada Ibni Abbas, daripada Nabi SAW. Atha bin Yasar, Ikrimah, Muhammad bin Amr bin Atha, Ali bin Abdullah bin Abbas, dan ramai lagi orang-orang lain juga meriwayatkannya daripada Ibni Abbas, daripada Nabi SAW, tanpa menyebutkan di dalam sanadnya nama Abu Bakar As-Siddiq. Dan inilah yang lebih sahih. Atau kita katalah inilah yang sahih, boleh juga begitu. Tapi mengambil kira perkataan yang digunakan itu lebih sahih. Nak kira kalau nak buat lebih ni pun boleh. Takut keliru, buat lebih saja. Tak apa, nanti kita akan bincang, nanti baru nampak. Kata Abu Isa seterusnya, kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan orang-orang selepas mereka mengamalkan hadis ini. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat tidak perlu berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Ini adalah yang terakhir daripada dua tindakan Rasulullah SAW. Hadis ini semacam telah memansuhkan hadis pertama, iaitu hadis yang menyatakan kena berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Itulah dua bab yang saling berkait. Yang pertama berkenaan dengan kena berwudu kerana makan sesuatu yang dimasak. Jadi dimasak di situ disebut dimasak dengan api. Ini babnya, bab ke-58. Bab ke-59 menyatakan tak perlu berwudu kerana makan sesuatu yang dimasak. Jadi dua bab yang berlawanan. Ini pun salah satu cara Imam Tirmizi dalam mengemukakan tajuk babnya atau hadis-hadis di bawah tajuk-tajuk babnya. Jadi tajuk bab dia tu berlawanan. Kadang-kadang tidak dia bawa satu saja. Kadang-kadang dia bawa memang nyata macam di sini yang berlawanan. Itu Imam Tirmizi nak cerita apa? Tu kena ingat. Kena ingat bahawa tujuan utama, antara tujuan utama lah, Imam Tirmizi susun kitab dia ni untuk menceritakan khilaf ulama dan punca mereka khilaf. Jawabnya kerana benda tu, perkara tu tak ada dalam Quran, yang adanya dalam hadis. Dan dalam hadis itu, hadisnya ada berbeza-beza. Ada yang gini, ada yang gini, berlawanan. Dia nak ceritanya, ada setengah ulama pakai hadis yang pertama, ada setengah ulama pakai hadis yang kedua. Maknanya kalau di sini ada setengah ulama pakai hadis yang mengatakan kalau kita makan benda yang dimasak, kalau kita ada air sembahyang, batallah air sembahyang tu, kena ambil air sembahyang pula bila kita nak sembahyang. Dia pegang dengan hadis tu lah, hadis di bawah bab tu. Yang dia kemukakan hanya satu saja. Lepas tu dia isyarat saja. Wa fil bab an fulan. Dalam bab ni ada juga riwayat daripada ni. Maknanya hadis-hadis di bawah bab tu. Ada juga ulama pegang dengan hadis-hadis di bawah bab yang kedua, iaitu hadis-hadis yang menampakkan tidak perlu berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasakkan dengan api. Jadi ulama berbeza tu kenapa? Kerana ada hadis yang berbeza. Lepas tu detail dia nya panjang lah kalau kita nak cerita. Apa dia pakai gitu, ni pakai gini. Itu adalah hasil ijtihad imam-imam. Sebab itu Imam Tirmizi dia kemukakan
pendapat imam-imam mujtahid. Di bawah setiap bab tu biasanya dia akan sebut orang ni pegang begini, orang ni pegang begini. Dan yang istimewanya Tirmizi ni, dia tidak sebut imam-imam mujtahid yang biasa kita maklum tu, yang kita kenal tu. Kalau kita kata imam-imam 4 mazhab lah, tak, dia tak sebut tu. Dia sebut tu, kalau nak kira imam-imam dari segi fiqh ni, daripada zaman sahabat lagi, kepada zaman tabi'in, kepada zaman tabi'in, situ zaman imam-imam mujtahid tu, dia sebut semua. Itu satu. Yang keduanya, imam-imam yang tak termasuk dalam imam 4 pun dia sebut juga. Bahkan nama imam 4 Abu Hanifah tak ada sebut. Tak ada sebut. Lebih banyak dia sebut orang lain, Ishaq misalnya, Ibnul Mubarak misalnya. Itu dalam muqaddimah kita dah bincang dah, kenapa begitu. Kenapa dia tak ambil hadis daripada Imam Abu Hanifah, ataupun dia tak sebut pendapat Imam Abu Hanifah. Itu kita dah bincang dalam muqaddimah. Jadi hari ini nak tengok cerita ni lah, cerita adakah wuduk seseorang terbatal dengan makan sesuatu yang kena api ataupun dimasak dengan api atau tidak. Itu yang kita nak bincang. Dia ada 2 bab. Imam Tirmizi pasal di sini 2 bab. Bab yang pertama, bab ma ja'a fil wudu mimma ghayyarat an-nar, mimma ghayyaratin nar. Makna asalnya ialah bab hadis, ma itu maksudnya hadis. Hadis tentang wudu. Mimma kerana apa yang diubah oleh api. Itu makna asal. Ghayyarat itu makna ubah. Mimma daripada apa, maksudnya daripada ataupun kerana memakan apa yang dia ada buat situ tu. Mimma min aklima. Min aklima ghayyaratin nar. Kerana memakan apa yang diubah oleh api. Diubah oleh api. Kalau kita tengok dalam hadis ni tak ada sebut ubah. Yang dia sebutnya mimma massatin nar. Kerana apa yang disentuh oleh api. Jadi kerana memakan apa yang disentuh oleh api. Kalau minum macam mana? Gitu. Atau kalau guna macam mana? Guna. Tidak makan, tidak minum, guna. Itu pun satu hal juga kalau guna. Misalnya kita kata minyak. Minyak tu diperolehi dengan dimasak sesuatu ni. Baru dapat minyak dia. Jadi minyak tu kita bukan makan. Kita tidak minum. Kita guna buat minyak rambut misalnya. Jadi macam mana? Itulah persoalan Ibnu Abbas dalam hadis ni. Dia tanya Abu Hurairah tu. Dia tanya Abu Hurairah. Gitulah. Secara apa nama ringkasnya tentang tajuk tu gitu. Selalu kita akan bertemu babu maja tu. Kena tahulah. Ma itu maksudnya hadis. Hadis. Jadi itu sesuai lah kalau satu hadis. Ma ja'a. Mana babul hadis alladhi ja'a. Babul hadis alladhi ja'a. Kalau kita bincang secara halus lagi itulah mana. Kalau kita bincang secara halus lagi, dia jadi halus sangat lah. Takut nanti tak seronok pula. Pagi-pagi hari lagi jadi mengantuk. Macam mana? Atau semakin segar jadinya? Semakin segar atau semakin mengantuk?
agaknya kalau saya cerita. Boleh nak cerita. Tidak nak cerita pun boleh juga. Cerita dapat ilmu. Boleh cerita mana? Elok cerita, cerita mana nak cerita. Dia apa ni, kalau saya cerita benda-benda begini akan terasa lah. Apa yang orang-orang dulu sebut tak boleh, nak belajar hadis ni baru kita puas hati, baru kita dapat. Sebenarnya kalau kita ada ilmu alat, orang panggil, kadang-kadang yang belajar ni pun ilmu alat tu pun dia tak tahu. Tapi saya tidak nak menakut-nakutkan. Nabi suruh menggembirakan, basyiru wala tunaffiru. Kamu biar orang ni tertarik, jangan buat orang ni jadi liar. Yassiru wala tu'assiru, permudahkan, jangan buat payah. Tapi jangan serik lah ya. Kalau cerita tu, kalau orang Kelantan kata tak jejak lah, tak jejak, jangan serik. Anggaplah ini benda yang jarang-jarang, kadang-kadang saja sebut untuk nak menyedarkan kita kepada penguasaan ilmu. Terutamanya orang-orang yang betul-betul menceburi bidang tu, dia kena tahu lah benda-benda begini. Jadi kalau kita tak tahu, jangan serik. Nanti kan saya cerita benda-benda macam ni, lepas ni duduk cakap-cakap pula, tak padan dengan kita ni. Tak mampu kita nak tu macam ni. Kena orang macam kita pun tarik diri. Jangan begitu. Jadi bermakna saya meliarkan pula. Sepatutnya menjinakkan, kan? Menjinakkan tu macam mana kalau kita, yalah, kalau kita orang kata perisi, kalau yang ada dalam kulit tu, kita koyak kulit tu, bagi isi. Kepada budak-budak yang sesuainya begitulah. Tapi kepada orang tua, dia nak tahu juga macam mana proses koyak tu. Dia nak cuba koyak macam mana. Borian tu tak kena gaya, tak pandai, luka tangan. Begini panjang dah tu cerita tu kan. Begini. Cuba tengok ni. Babu ma. Kenapa babu tidak babun? Itu satu perkara. Ma ni apa? Kalau saya tak sebut lah, kalau saya tak cerita lah, kena ingat, kena faham bahawa di sebalik yang saya buat ni, saya faham benda ni. Dan kita pun kalau yang belajar semua kena tahu. Cuma tak sebut saja. Kalau nak sebut, kalau ditanya, akan dicerita lah. Kalau tidak, tak lah. Gitulah kira-kira. Cuba tengok. Kenapa babu? Kadang-kadang kita tengok babun. Sebab kita ni semua ni adalah ikut juga kan kelas Sahih Bukhari kemarin kan. Sahih Bukhari kemarin ikut juga kan. Dalam Bukhari tu kadang-kadang tajuk bab dia babun gitu. Bukan babu baris satu gitu. Kenapa baris satu? Pula cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, ma ni apa ma ni? Ma ni apa? Kemudian ja'a itu apa? Ja'a. Dan Imam Tirmizi akan buat babu ma ja'a sentiasa begitu. Walaupun hadis di bawah dia ni ada beberapa. Di sini okeylah, kebetulan serupa lah, sama lah. Sebab hadis dia satu saja. Jadi kalau dia kata ja'a, sesuai. Sesuai. Jadi saya rasa tidak nak panjang-panjang lah, sikit-sikit saja. Jadi babu ni sebab dia jadi mudhaf. Bila jadi mudhaf dia tak boleh bagi dua. Mana ma ni dia jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mesti kena isim. Isim apa? Ini isim apa? Ini isim mausul. Isim mausul ni kalau kita tukar kepada isim mausul yang lain, kita boleh tukar kepada apa? Kepada alladhi. Kepada alladhi.
Jadi ma ni apa makna ma ni? Ma ni maknanya hadis. Sebab tu saya orang kata takdir tadi, saya takdir tadi. Babul hadis alladhi ja'a. Jadi ma ni makna alladhi. Jadi alladhi dia sifat. Mesti kena ada mausuf dia. Mausuf dia itulah al-hadis tu. Bab hadis yang datang ia. Ja'a, mana hadis itu mari. Datang. Datang ni maksudnya sampai kepada kita lah. Babul hadis alladhi wasala ilaina. Wasala ilaina. Ja'a ni dengan makna alladhi wasala ilaina. Mana kalau kita jumpa di tempat lain pun gitu. Yang sampai kepada kita melalui periwayatan hadis daripada Nabi SAW. Tapi Imam Tirmizi ni, kalau di bawah dia ni, ada banyak hadis. Kalau banyak hadis, ma tu dengan makna ahadis. Bukan hadis, tapi ahadis. Jamak lah. Jadi bila jamak, dia dah tak sesuai dah ja'a ni. Tak sesuai. Dia kena jadi ja'at. Tetapi Imam Tirmizi tak pernah sebut begitu. Tak pernah sebut ja'at. Di mana-mana pun ja'a. Kenapa begitu ya? Kita kata. Padahal ahadith tu jamak. Dan jamak, taksir, dipakai sebagai mu'annas. Bila mu'annas, mufrad, boleh kita kata ja'at. Ja'at. Tetapi Imam Tirmizi tak pernah kata begitu. Kenapa? Kerananya dia mengambil kira lafaz ma ni. Sebab ma ni kan mausul mustarak dipanggil. Mausul mustarak. Boleh diguna untuk satu, untuk dua, untuk tiga, untuk lelaki, untuk perempuan, untuk jantan, untuk betina. Boleh semua. Jadi mengambil kira lafaz. Ma ini sebagai lafaz asal dia mufrad, muzakkar. Dan sebab itu dia sebut ja', mengambil kira yang tu. Kalau nak kira ma ni boleh macam-macam ni. Ma ni. Sebab mausul mustarak. Jadi satu mausul ismi. Satu lagi pembahagiannya mausul mustarak. Kalau mausul ismi dia nak kepada apa? Nak kepada silah dan a'id. Ada satu lagi mausul harfi. Mausul harfi dia nak kepada silah sahaja. Tidak nak kepada a'id. Jadi apa itu silah? Apa itu a'id? Satu cerita pula. Begitulah. Ini mausul ismi dan mustarak. Bukan nas. Bukan nas. Bukan tentu untuk jantan. Untuk dua, untuk tiga misalnya, tentu begitu, tidak. Boleh dipakai untuk semua. Dipakai untuk semua. Jadi hakikatnya ma ni maksudnya hadis. Ni kena orang yang belajar sungguh, dia kena tahu ma tu apa. Ma tu hadis maksud dia. Lepas tu ja'a ni, kenapa kalau hadis banyak, ja'a juga. Sepatutnya ja'at lah. Tetapi Imam Tirmizi tak guna ja' sebab dia mengambil kira lafaz ma ni. Lafaz ma ni dipakai sebagai muzakkar di semua tempat. Walaupun hakikatnya ma itu jamak. Ada beberapa hadis. Itu benarnya. Maknanya yang saya nak cerita di sini itu secara ringkas, saya cuba ringkas ya. Saya cuba ringkas. Kalau orang yang nak menguasai sungguh, dia kena sampai ke situ. Dia kena ada ilmu alat. Dia kena ada ilmu alat. Kita yang baru-baru belajar ni, ilmu alat tu pun kita tak faham apa pula ilmu alat ni. Ilmu alat tu perkakas lah. Perkakas. Kalau kita nak buat rumah, nak buat apa ni, kena ada perkakas dia. Kena ada ketam, kena ada kapak, kena ada apa kata, pahat. Kena ada macam-macam lah baru boleh buat kerja. Kalau tidak, tak boleh buat kerja. Bukan boleh kekeh dengan gigi tu. Kena ada gergaji, kena ada apa, kena ada alat dia. Itu sebab dia panggil ilmu alat. Nak tahu ma tu apa? Kita nak tahu macam mana? Ma tu apa? Kenapa guna ma?
Kenapa guna ma? Makna kalau orang belajar sungguh, satu-satu kitab tu satu-satu dia kena jelas, kena ada dalam kepala dia. So dia nak cerita, nak bercakap, tidak nak bercakap, cerita lain itu. Persiapan tu dia kena ada, senjata tu dia kena ada. Guna tak guna tu cerita lain. Begitu. Itu baru satu sudut baru. Dari sudut ilmu nahwu Arab. Maknanya penting sangat kena tahu benda ni. Kalau tidak, tak tahu apa. Orang zaman dulu dia terjemah bab barang yang datang ia barang. Barang apa? Barang apa? Tak jelas. Memang pun. Sebab apa? Sebab dia isim mausul. Isim mausul ini isim mubham. Mubham tu makna samar. Apa? Barang. Itu sama. Bab apa yang dikatanya. Apa yang dikata? Tak jelas. Apa tu? Fil wudu mimma ghayyaratin nar. Fil wudu. Dia tidak kata fil wadu. Sebab nak cerita di sini hadis-hadis yang menceritakan kena berwudu. Sebab tu bab wudu atau bab berwudu boleh juga. Kalau kita kata begitu. Wudu makna perbuatan berwudu tu lah. Kena berwudu. Mimma ghayyaratin nar. Kerana, bukan daripada. Min itu asalnya makna daripada. Tapi di sini min itu bukan min ibtidaiyah. Tetapi min itu dengan makna lain. Min itu dengan makna ta'lil. Min li ta'lil. Min li ta'lil maknanya kerana. Sebab tu kita terjemah kerana. Bukan wudu daripada. Bukan daripada, kerana. Wudu kerana atau disebabkan. Boleh? Ma ghayyaratin nar. Mimma. Ma pula tu. Kerana apa yang diubah oleh api. Kenapa? Apa? Tak jelas tu. Kerana memakan apa yang diubah oleh api. Min akli ma ghayyaratin nar. Gitu. Ada buang di situ. Ada buang sesuatu. Akli. Akli itu yang sebenarnya jadi majrur bagi min. Akli ma. Akli ma. Ma itu jadi mudhafun ilaih kepada akli. Yang sebenarnya bukan jadi terus jadi majrur bagi min tak. Bukan. Yang betul-betul majrur bagi min ialah akli. Akli. Memakan. Apa? Yang ni sesuatu lah. Makanan lah. Ghayyaratin nar. Yang diubah oleh api. Diubah oleh api. Maksudnya dimasak dengan api. Bukan benda berubah. Dia berubah oleh api. Di sini. Jadi cara dia guna tu. Sebab apa? Sebab Imam Tirmizi guna ghayyarat ini sebab ada dalam hadis sebut ghayyarat. Walaupun bukan hadis ni. Dalam hadis ni masad. Cara Imam Bukhari pun sama juga. Dia nak mengisyaratkan kepada ada juga hadis yang menggunakan lafaz ghayyara. Ada juga yang menggunakan lafaz masad. Ghayyara makna diubah. Masad makna disentuh oleh api. Tetapi kedua-duanya tak jelas. Maksudnya dimasak. Dimasak oleh api. Maknanya dimasak dengan api. Bukan api itu sendiri yang memasak. Orang lah yang memasak. Guna api itu. Cuba tengok. Dalam terjemahan ni kan. Banyak kita terpaksa kena ubah. Daripada zahirnya. Semuanya kena faham dulu. Tak boleh sewenang-wenang. Suka-suka hati buat. Tak boleh. Jadi masad di sini. Cara dia guna. Dia sentuh oleh api. Seperti dalam Quran dah sebut. Aula mastumun nisa. Atau kamu bersentuh. Sentuhan. Dengan wanita atau perempuan. Apa makna? Adakah makna sentuh sungguh? Sentuh biasa gini sentuh? Atau makna lain? Makna lain.
Bagi orang yang kata sentuh saja tu membatalkan air sembahyang dah, dalam Quran sebut tu mana sentuh. Sentuhlah. Dia kata batal lah. Tapi berapa ramai ulama yang mengatakan bukan sentuh saja tu tak batal. Di situ la mastumun nisa tu maknanya bersetubuh. Bukan makna menyentuh. Bukan kamu sentuh perempuan. Tetapi kamu bersentuhan. Maknanya ada dua pihak. Sentuh menyentuh tu ada berlaku di antara dua pihak. Sebab apa? Sebab perkataan tu pula dia panggil wazan. Wazan itu la masa fa'ala. Kalau wazan itu dia panggil wazan sirah, orang panggil bina musyarakah. Menunjukkan ada perkongsian di antara dua pihak sekurang-kurangnya. Bukan di satu pihak sahaja. Jadi hak berlaku di antara dua pihak ni bersetubuh. Itu bahasa kiasan dalam Quran yang digunakan oleh Allah. Di sini pun bahasa kiasan yang digunakan oleh Nabi. Ghayyarat, diubah oleh api, disentuh oleh api. Bahasa kiasan. Maksudnya dimasak dengan api. Bukan dimasak oleh api dah. Api tidak boleh memasak. Dia diguna untuk memasak. Itu bahasa kiasan, bahasa kinayah. Jadi dalam Quran, dalam hadis kena tahu semua ni. Kena tahu semua ni. Jadi kinayah tu bukan ilmu nahwu dah, itu ilmu balaghah pula. Itu pun alat juga, ilmu alat juga tu. Ilmu alat juga tu. Nampak tak ke tidak tu yang saya sebut saat ni? Benda yang perlu kita ada, yang perlu kita siapkan, sediakan bila kita nak buat kerja. Dia kena ada perkakas, kena ada alat lah. Apa-apa pun. Kalau tak ada alat susah. Tak jadi ya. Tak ada alat. Gitu. Jadi sekurang-kurangnya kepada yang tak ada asas langsung lah dalam bahasa Arab, dia tahu. Patut pun orang kata kena syarat pun tahu bahasa Arab ni, menguasai bahasa Arab, nak faham Quran dengan hadis ni, patut pun sampai begitu sekali. Ya, memang begitu. Kita nampak bila orang terjemah, nampak biasa, mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Susah juga. Mana kena ambil kira ini, kena ambil kira ini, kena ambil kira ini. Barulah sampai maksudnya dalam bahasa Melayu. Kalau tak ada semua tadi, tak ambil kira semua tadi, boleh jadi salah. Orang maksud macam lain, kita sampaikan macam lain. Tak sampailah maksudnya. Jadi tidak amanah pula. Kalau begitu. Jadi macam lain. Imam Tirmidzi nak macam lain, kita sampaikan lagu lain pula. Tak apalah. Jadi wudu, maksudnya berwudu. Sebab apa berwudu? Sebab kalau kita tak ada air sembahyang tadi, tak ada apa masalah. Memang tak ada air sembahyang. Makan ke tak makan ke, kalau nak sembahyang kena ambil air sembahyang lah. Tapi ini masalah yang kita nak cerita ni, kita dah ada air sembahyang, kita dah ada wudu, tiba-tiba kita makan. Kita makan apa? Kambing panggang. Kita makan lamb chop. Jadi macam mana? Kalau berdasarkan hadis dalam bab ni, air sembahyang kita tu terbatal. Terbatal. Jadi bila kita nak sembahyang, walaupun kita ada air sembahyang tadi, tak ada wudu tadi, kita kena ambil air sembahyang pula. Tak boleh terus sembahyang. Berdasarkan hadis ni lah. Lepas tu kita tak buat gitu tu macam mana? Kita tak buat gitu kan? Makan nasi pun dia masuk juga. Kita tak, sebab kita ada ikutan kita. Ada dah cara kita ikut. Yang kita ikut tu siapa? Misalnya Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam mana-mana lah. Itu pada orang biasa ni. Dia
Itu kita, ataupun kalau orang yang pandai dah, dia boleh tengok hadis ni, dia tidak pakai hadis ni. Dia pakai hadis satu lagi, dalam bab satu lagi. Dalam bab satu lagi tu, tak perlu pun wudu. Nabi SAW tu pergi semaya, dia tak ambil wudu pun selepas dia makan tu. Jadi apa ceritanya dia nampak berlawan, sini suruh, sana pula tak apa pula. Itu satu perkara lain, kena faham lah. Kena faham. Setengah-setengah ulama kata sebabnya kita tak pakai hadis ni, bab ni, ini sudah mansuh. Dia kata begitu. Bila mansuh tak boleh pakai lah. Tapi pernah dipakai dahulu. Sekurang-kurang kita tahu sejarah. Kita tahu sejarah umat Islam ni. Dulu semasa Nabi dahulu pernah pakai untuk seketika. Di mana kalau ada air semaya, dia makan sesuatu yang dimasak, dia ambil air semaya pula bila nak semaya. Pernah dipakai. Tetapi sekarang ni tak lah. Orang tak pakai lah sebab mansuh. Tak boleh pakai lah. Macam kita kata menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis. Sekurang-kurang bila kita belajar hadis, kita tahu. Iaitu di zaman Nabi dulu pernah menghadap ke sana. Sekarang ni tak boleh dah kita nak menghadap. Sebab apa? Sebab sudah mansuh. Ceritanya. Sebab sudah mansuh. Kita nak tahu macam mana pula mansuh tidak mansuh tu. Dia kena belajar pula. Yang lain pula, ilmu lain pula. Ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis. Kena belajar. Kena tahu. Hadis mana dulu, hadis mana kemudian. Kena tahu. Jadi mengikut ulama-ulama yang tak pakai cara ni, dia kata hadis yang kita baca hari ni mansuh. Dia kata gitu. Hadis bab selepas ni itu kita pakai yang tu. Tapi ada semua orang kata mansuh kah? Tidak juga. Kita kena tahulah. Kita pakai hadis ni. Ada yang orang kata tidak mansuh. Cuma dulu wajib jadi tidak wajib. Dulu wajib jadi tidak wajib. Hadis bab kedua yang akan datang ni, yang menyusul sebab ni tadi kita baca dah tadi, itu mengubah hukum daripada wajib kepada tidak wajib. Tetapi elok tu tetap elok. Mana tidak mansuh. Kalau mansuh tak boleh pakai langsung. Tak ada dah sunat-sunat ke elok-elok ke, tak ada. Tak elok dah. Tak boleh pakai. Itu mansuh. Ni tak. Ni ya, kalau kita nak kata mansuh pun, yang dimansuhkan hanya kemestiannya, tidak mesti. Tetapi kalau kita buat juga itu elok. Ada yang kata begitu. Ada yang kata begitu. Macam-macam lah pendapat ulama. Itulah yang kita nak belajar hari ni. Baik, kita tengok. Tadi dah baca kan? Ibnu Abi Umar meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Amr, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ni kalau nak kira sanad ni sahih, okey dah, tak ada masalah sanad ni. Jadi tak mesti kalau hadis tu sahih kita boleh pakai terus. Bagi orang yang kata mansuh, walaupun sahih, tak boleh pakai. Walaupun sahih. Jadi tidak kata sahih itu boleh pakai terus. Hadis-hadis yang menceritakan tentang Baitul Maqdis tu, dulu kiblat, sahih. Jadi dah sahih kita boleh pakai lah. Tak boleh. Sebab apa? Kena tengok pula mansuh ke tidak. Kalau mansuh tak boleh. Tetapi adakah semua orang kata mansuh? Tidak juga. Tetapi kalau bab berubah kiblat itu sepakat, ada khilaf, ijma' ulama. Memang kita tak sah dah sembahyang kalau kita sekarang ni menghadap kepada Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab mansuhnya itu ijma'. Tapi kalau bab ni tidak ijma', kena tahu.
Orang alim, orang panggil orang alim ni macam mana? Dia tahu benda ni ijma', benda ni tidak ijma', dia tahu. Ini masuk, ini tidak masuk, dia tahu. Kalau tidak tahu lagi itu tidak alim lagi orang panggil. Orang alim ni, dia tahu benda-benda tu, baru alim. Alim dari segi istilah lah, dari segi istilah. Alim dari segi bahasa tu, setiap orang yang tahu, kadar masing-masing tahu tu, alim dah. Dari segi bahasa. Tapi dari segi istilahnya, dia kena, itulah, dia kena tahu sampai ke situ. Macam ni, tidak ijma', tidak sepakat ulama. Beliau berkata, yakni Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya berwudu kerana memakan atau menggunakan sesuatu yang disentuh, yakni dimasak dengan api. Cuba kita perhati ni. Al-wudu mimma massatin nar. Ini kalau zahir dia ni, kita tak boleh terjemah begini. Tak boleh terjemah. Hendaknya ni mari daripada mana ni hendaknya ni? Tak ada pun perkataan hendaknya di sini. Ini kalau kita kira zahir dia lah, sepatutnya kita terjemah begini saja. Wuduk itu adalah kerana sesuatu yang disentuh oleh api. Gitu. Cerita saja. Bukan suruh pun. Cerita saja. Wuduk itu kerana sesuatu yang disentuh oleh api. Hanya satu cerita tu. Jadi kita kena tahu pula. Sebab tu orang belajar ilmu balaghah pula. Kita kena tahu ayat ni ayat cerita ke ayat apa ni. Yang termasuk dalam ayat cerita, orang panggil khabar. Jumlah khabariyah. Apa jumlah khabariyah tu? Lepas tu boleh jadi ke tidak jumlah khabariyah tu dia bertukar jadi jumlah insya'iyah? Boleh jadi ke? Boleh jadi. Itu ilmu balaghah pula. Maknanya nak faham hadis ni banyak perkara. Bukan kena tahu ilmu nahwu sahaja. Tadi la mastumun nisa, bersentuh-sentuhan. Itu ilmu saraf. Kita nak pasal makna bukan menyentuh, kamu menyentuh wanita, perempuan, bukan. Kamu bersentuh-sentuhan. Nak tahu macam mana? Menyentuh ke, bersentuh-sentuhan ke? Itu ilmu saraf. Yang di sini ni pula, al-wudu mimma massatin nar. Kalau kita tengok dari segi zahirnya, nak cerita saja, Nabi nak cerita saja. Tapi cerita pun di sebalik tu apa maknanya cerita saja? Apa maknanya cerita saja ni? Cerita saja. Wuduk itu kerana sesuatu yang disentuh oleh api. Makna wuduk itu kena ambil lah, kita kata air semayang itu kena ambil kerana sesuatu yang disentuh api. Kerana makan sesuatu yang disentuh api, yakni yang dimasak. Jadi di sini pada lafaznya macam cerita, tetapi pada makna dia, maksud dia, mafhum dia yang dikehendaki oleh Nabi, dia kata begini ni, dia nak suruh tu, dia nak suruh dia nak suruh berwuduk. Sebab itu kita terjemah tengok, hendaknya berwuduk kerana sesuatu yang dimasak dengan api, kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api, hendaknya. Dia atau hendaklah berwuduk, boleh juga. Hendaklah berwuduk kerana memakan sesuatu yang disentuh atau dimasak dengan api. Jadi walaupun zahir ni nampak macam cerita saja, macam kita kata beginilah, kita kata kepada anak-anak kita, orang yang mengaji Quran, pagi-pagi dia akan dapat hadiah duit RM10. Itu cerita tu. Kan? Orang yang
Kita sebenarnya kita nak suruh anak kita, mendorong dia supaya mengaji Quran. Kita kata begitu. Orang yang mengaji Quran setiap pagi satu juzu, misalnya si ayah ni atau si ibu ni kata dia dapat RM10. Itu cerita tu. Tapi di sebalik cerita tu, di sebalik cerita tu, sebenarnya dia nak menggalakkan. Sebenarnya dia kata bacalah Quran. Nanti ayah bagilah RM10. Dia tak kata gitu. Kadang-kadang sebut macam tadi tu lebih mencabar lagi minda tu. Lebih berasa nak lagi daripada kalau disuruh tu. Ini orang panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Dari segi maknanya suruh tu. Lepas tu kita nak tahu macam mana. Itulah kita kata kena belajar tu ilmu alat dulu. Kita belajar dulu. Ni yang saya bagi ni orang kata yang sudah pengisi dah. Sudah pengisi dah. Kalau masak, sudah masak siap dah. Hidal, makan, tinggal makan. Tapi setengah-setengah orang tu dia tak suka, dia nak biar boleh masak sendiri. Baru dia puas hati. Baru dia puas hati. Sebab gini kadang-kadang orang masak tak berapa sedap. Kalau dia masak lebih sedap. Yang pandai je lah. Dia tak mahu orang masak. Dia nak dia masak sendiri. Kan ada kan begitu. Ada kan juga begitu. Jadi ini pun sama juga. Tapi macam saya sebut tadi lah, janganlah serik. Dengan sebab saya sebut benda-benda begini, janganlah awak payah. Tak kira yang payah je lah, kira yang mudah je yang zahir. Kalau nak kira dia pada bahasa Arab tu lagi payah. Bila kita dah balik bahasa dah tu, mudah dah tu. Mana-mana yang tak terang tu kita bubur dalam bracket. Terang dah tu, disentuh oleh api, maksudnya dimasak dengan api. Sebab orang yang buat tu dia tahu dah ini kinayah, ini khabariyah lafzan insya'iyah maknan, ini makna gini, ini sini gini, dia tahu dah. Dengan sebab itu susah juga nak tahu terjemah tu tepat ke tidak tepat. Nak tahu kena panggil orang pandai lah. Kena panggil orang pandai juga, baru dia tahu. Kadang-kadang kita baca kan, ini nak cerita pengalaman saya lah sikit sebanyak. Banyak yang tersebar ni dalam masyarakat kita kan, dalam bentuk terjemahan usilat banyak. Tapi orang tak kisah. Sebab masyarakat kita ni tak ada orang peduli mana sangat benda-benda gitu. Tapi apabila sampai ke peringkat nak buat hujah, nak buat dalil, barulah orang tengok. Lari ni, barulah orang tengok. Ketika tu baru tahu. Biasanya gitulah. Susah lah nak ceritanya, susah. Tapi susah-susah pun ramai juga orang boleh kan. Orang boleh. Kadang-kadang dia boleh seorang dia ya. Kalau dia nak buat, susah juga. Ada juga gitu. Macam-macam orang yang boleh ni pun. Tak apalah. Hendaknya berwudu atau hendaklah. Jadi seolah-olahnya liyatawadda al-mar'u liyatawadda'il mar'u atau liyatawadda ahadukum min akli ma massatin nar atau min aklihi ma massatin nar. Begitu. Liyatawadda. Mana kita tahu di sini ada perintah? Ya ada hadis lain lagi yang jelas. Nabi suruh tawadda'u mimma massatin nar. Nanti kita akan bertemu. Berwuduklah kamu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Nabi sebut berwuduklah. Tawadda'u. Dengan sebab itu di sini yang sesuainya kita pakai jumlah sebagai jumlah ayat cerita, tetapi cerita tu dengan makna suruh. Sebab apa kita tengok hadis yang lain, mengambil kira hadis yang lain.
Atau kalau kita tidak mengambil kira hadis yang lain, kita pakai kaedah tadilah. Kaedah apa? Ni jumlah ni khabar, tetapi makna dia tidak khabar. Hendaknya berwudu kerana memakan atau menggunakan. Tetapi yang lebih dimaksudkan memakan sebenarnya. Tetapi mengambil kira kritikan ataupun kita kata persoalan yang ditimbulkan oleh Ibnu Abbas kepada Abu Hurairah dalam riwayat ni, mana boleh juga kalau kita kata menggunakan, sebab minyak tu orang nak makan, yang digunakan untuk minyak rambut tu, gunalah di situ, berdasarkan persoalan yang dia timbulkan. Tetapi maksud asalnya ialah makan. Itu yang dimaksudkan. Sesuatu yang disentuh dengan api. Baik, kita tengok sini. 691. Lafaz riwayat Muslim ialah, cuba tengok. Inilah. Tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kamu kerana memakan atau menggunakan sesuatu yang dimasak dengan api. Ini jelas. Di sini guna insya. Maksud insya itu maksudnya perintah, suruh. Berwuduklah kamu. Jadi hadis tadi, di atas tadi, kita pakai dengan makna ni lah. Sebab ini lebih terang. Maksudnya, Nabi memang nak suruh. Bukan sekadar cerita begitu saja, tidak. Memang dia suruh pun. Ia jelas merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila perintah, orang-orang usuliyin, orang-orang yang belajar ilmu usul fiqh, bila kata perintah Allah, perintah Nabi memberi makna apa? Memberi makna apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Dia kata. Mana asal dalam bab perintah ni, kalau kata perintah Allah, perintah Nabi, yang makna yang asal dia memberi makna mesti, wajib. Jadi wajiblah. Macam apa tidak wajibnya? Kalau tak wajib, batal dah semaya, tak wajib. Tak sah lah kalau semaya. Wajiblah. Berwuduklah kamu. Mana wajib kamu berwuduk. Gitu makna dia jadi gitu. Atau kita kata Nabi perintah suruh ni sebagai sunat saja, pun boleh jadi. Tetapi masalahnya kalau dah batal air sembahyang, takkan sunat saja. Tidak akan jadi sunat lah, tak sah dah sembahyang. Dia akan jadi wajib lah. Sebab tu dia kita kata perintah ni memberi makna wajib. Tak boleh kita kata dengan makna sunat. Sebab sunat apanya? Kalau sunat ni tak buat pun tak apa. Kalau tak buat, tak ambil air sembahyang, macam mana nak sah sembahyang? Dah batal dah air sembahyang tadi. Sebab itu dia memberi makna wajib. Memberi makna wajib. Baik. Tu ada hadis pula yang bab selepas ni, Nabi tak ambil wuduk tu lepas makan kambing. Kambing yang dimasak lah. Tak wuduk tu. Jadi setengah-setengah ulama kata hadis yang kita baca sekarang ni, perintah suruh berwuduk ni, dia jadi beralih daripada wajib tu kepada elok sahaja. Sebab apa nak kata batal? Nabi pergi sembahyang tu, maknanya tak batal lah tu. Tak batal lah kalau dia ada air sembahyang dah. Mengambil kira Nabi ni selalu ada air sembahyang. Kalau kita kata dia tak ada air sembahyang, dia mesti kena ambil wuduk juga nak sembahyang. Tapi mengambil kira dia suruh ni, tiba-tiba dia tak buat pula. Kenapa? Jadi setengah ulama faham, dia nak turunkan kedudukan itu daripada wajib kepada sunat, elok, mustahab. Jadi perintah di sini dengan makna mustahab, dengan makna elok. Berwuduklah kamu kerana makan. Berwuduk tu hukum dia apa? Sunat atau mustahab, elok, bukan wajib. Apa sebab kita kata tidak wajib? Sebab kita tengok hadis lain. Nabi tidak berwuduk lepas makan benda yang dimasak dengan api. Kalau wuduk, kalau wajib, mestilah Nabi ambil air sembahyang. Tak dapat tindak dah.
Ini tidak. Ini menyebabkan jadi hukum yang asal wajib tadi jadi turun. Bagi ulama yang kata tidak mansuh lah. Kalau ulama yang kata mansuh, habis cerita lah. Tak ada sunat-sunat apa, tak ada lah. Tak ada dah. Perintah ni untuk wajib pun tidak, untuk sunat pun tidak, untuk elok pun tidak, mustahab pun tidak. Mansuh terus. Jadi kita nak buat macam mana? Tak ada apa lah, terus bayar. Jadi ini kerja ulama usul pun dia tengok macam mana hukum yang asalnya wajib dia boleh jadi turun. Dia kerana ada hadis. Inilah maksud Imam Tirmizi kemukakan dua bab yang berlawanan itu. Dia nak ceritanya ada kalanya hukum yang kita dapat daripada hadis yang pertama tu dia jadi rendah turun. Asalnya wajib dia turun kepada mustahab kerana ada hadis lain. Atau bagi orang yang kata mansuh, ada kalanya suatu hadis itu memang jelas makna wajib. Tapi kita tengok hadis lain pula Nabi tak buat begitu. Menunjukkan itu sudah mansuh. Tapi untuk kita kata mansuh, kena pastikan yang dia tidak ambil air sembahyang tadi setelah makan benda yang dimasak dengan api itu. Mana dulu? Dia perintah suruh ambil air sembahyang dulu ke ataupun yang tu dulu? Kalau nak kata mansuh, yang mansuh tu mesti kena dulu. Dan yang memansuhkan mesti kena kemudian. Kena tahu sejarah dia, kena tahu. Daripada cara Imam Tirmizi buat, ini seni. Ini seni ilmu hadis. Daripada cara Imam Tirmizi buat, iaitu hadis yang menyuruh berwuduk, dia letak dulu. Hadis yang menyebutkan tidak perlu berwuduk, dia letak kemudian. Menunjukkan dia nak isyarat kepada yang tidak perlu berwuduk ni kemudian. Dengan sebab itu dia boleh memansuhkan yang pertama. Begitu. Sebab itu dia letak kemudian. Dia nak mengisyaratkan yang nak jadi nasikh ini, nasikh yang memansuhkan, dia kena kemudian. Cara Imam Tirmizi letak dan apa yang disebut oleh Tirmizi dalam bab selepas ni, dia kata mansuh. Memang dia kata mansuh. Kalau mansuh, maknanya hadis yang mansuh itu kedudukannya, wurudnya dahulu, bukan kemudian. Tidak boleh hadis yang mansuh itu datangnya kemudian, tak boleh. Kalau ada orang boleh buktikan bahawa yang tu datang kemudian, dia boleh batalkan. Pendapat orang yang kata mansuh tu, dia boleh batalkan. Mansuh macam mana ni? Kemudian, terbukti kemudian. Macam mana pula kita nak tahu kemudian kau dahulu ke? Itu kena tahu sejarah. Sahabat yang meriwayatkan itu, dia Islam bila? Dia Islam bila? Kalau dia Islam tu dekat dengan Rasulullah SAW nak wafat dah. Tu kuat tu. Maknanya kemudian lah tu. Boleh jadi yang lain yang berlawanan dengannya, lama dah, cerita lama dah. Mula-mula Nabi pergi ke Madinah, misalnya. Tentulah yang kemudian ini lebih kuat. Boleh kita katakan sebagai nasikh, yang memansuhkan. Ini mengambil kira banyak sudut ilmu tu. Sudut ilmu. Sebab kita duduk bincang tentang hukum juga ni, hukum. Mansuh, hukum tu bertukar. Misalnya kita kata semayang tahajud, asalnya wajib. Kemudian dia bertukar daripada wajib jadi sunat. Ada berlaku macam tu. Ada berlaku. Dia tukar, dia jadi turun. Tidak mansuh, turun saja. Yang disebut di dalam hadis-hadis ini, maksud massatin nar, disentuh oleh api. Yang disebut di dalam hadis-hadis ini bukanlah semata-mata sentuh, tetapi ia berarti dimasak dengan api. Itu maksud massatin nar. Supaya juga kita kata dalam Quran disebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu disentuh api neraka. Sentuh saja kau masuk neraka.
Kalau kita buat bergurau, api neraka ni sentuh padan dah. Tak payah masuk dah. Kamu kena tahu, api neraka ni bukan main-main. Kalau sentuh pun padan dah. Sentuh pun, kamu jangan. Sentuh pun aku tak mahu. Usahakan kalau masuk dalam api tu. Api kan panas. Sekarang ni kita tak mahu sentuh api. Sentuh pun tak mahu. Apatah lagi kalau nak masuk. Begitulah maksudnya. Jadi di sini maksud sentuh ni ialah tetapi ia berarti dimasakkan dengan api. Sama ada dengan direbus, dipanggang atau digoreng dan lain-lain, tak kira. Asalkan masak dengan api. Lepas tu kita kata, kenapa boleh sebut masak dengan api? Boleh ke masak dengan benda lain pula? Manalah tahu akan datang ada kemajuan. Boleh masak tidak dengan api. Tetapi kalau kata masak dia kena panah lah. Ke mana-mana jadi panah. Itu baru masak. Ke mana-mana pun kan macam dawai lah. Elektrik tu nampak tak ada api. Tapi kalau kena boleh lekat kita tu, tendang tu. Pada hakikatnya dia ada kepanasan juga tu. Api juga di dalam, walaupun tak nampak. Jadi hikmah, kalau itu kita tengok dari sudut ni, dari sudut hukum zahir ni, dari sudut hikmah, falsafah ni. Apa sebab dia suruh ni ambil air semayan, suruh ambil air semayan ni kalau makan benda disentuh oleh api tu. Ini cara Nabi SAW yang berbeza daripada cara orang lain. Dia nak isyarat kepada kita bahawa yang boleh memadamkan api ni yang ada dalam dunia ni mari daripada neraka tu. Tu asal dia je. Jadi api-api ni boleh dipadamkan dengan air. Situ. Dia sebenarnya nak tanam akidah percaya kepada neraka tu. Nak tanam itu sebenarnya. Supaya kita jadi menarik perhatian kita. Kenapa ya? Apa di sebalik itu? Satu. Yang kedua, ada juga yang mengatakan di peringkat awal tu Nabi SAW sebenarnya nak melatih, membiasakan, nak menjadikan daging darah sahabat-sahabat dia cara hidup yang bersih. Dengan cara begitu. Jadi dengan makan berkoma, ambil air semaya dia jadi sejuk. Dan jadi bersih. Itu pendapat. Tak ada Nabi kata maksud aku gini ni, tak pernah. Nabi bukan ajar cara ahli falsafah. Kalau ahli falsafah dia ceritalah ni maksud. Nabi tidak gitu. Dia buat lepas tu orang fikir tengoklah. Apa sebab? Jadi dia nak sebenarnya banyak perkara, hadis-hadis ni kalau kita tengok kan kita boleh kembalikan kepada beberapa perkara ya sebenarnya. Hadis ni dia ada kait dengan kesihatan kita. Kesihatan tu usul. Hadis ni nak mengingatkan kita kepada hari kiamat. Hadis ni nak mengingatkan kita kepada neraka. Neraka tu hari kiamat lah. Lepas alam dunia ni lah. Dia benda-benda begitu. Percaya kepada hari kemudian. Banyak hadis-hadis maksudnya gini. Misalnya Nabi tak bagi bernafas kalau minum air. Tak bagi bernafas dalam bekas tu. Kenapa? Itu untuk jaga kesihatan. Dia balik ke situ. Sebab kalau orang zaman dulu gelas ni tak banyak, guna gelas sama. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu mudah nak berjangkit dengan cara begitu. Jadi hadis itu sebenarnya untuk menjaga kesihatan kita. Balik situ, kesihatan. Kesihatan tu satu perkara yang penting dalam hidup ni. Misalnya hadis ni, dia balik apa? Balik kepada mengingatkan kita kepada neraka. Neraka ni bukan main-main. Nabi SAW ajar kita supaya kita
minta perlindungan kepada Allah daripada neraka. Benda bukan boleh buat gurau kata. Bukan boleh dicari, diminta, tak perlu lah. Nak mengingatkan kepada yang tu. Bila kita ingat tu jadi takutlah. Takutlah nak buat benda-benda maksiat tu. Dengan cara begitu, cara Nabi SAW masukkan akidah tu ke dalam jiwa sahabat-sahabat dan umat dia lah, termasuk kita sekarang ni. Begitu. Cuma kalau buat begitu kan, Islam ni salah satu dasar dia yang utama iaitu dia tidak menyusahkan. Kalau gini kena ambil air semayang, gini batal air semayang, gini banyak sangat batal air semayang, jadi acap kali pula kena ambil air semayang. Itu kalau negeri-negeri yang tak ada air mana tu kan, macam negara-negara Arab tu kena beli air, lagi susah lah, menyusahkan. Sebab itu dia buang. Tetapi kalau kita tahu hadis ni, kita tahu sejarah dan kita cuba kaji apa maksud dia, kita akan dapatlah maksud dia, falsafah dia tu, hikmat dia tu. Bahawa kita kena ingat benda ni, neraka ni jangan main-main. Neraka ni buat benda panas lah, kita sediakan diri kita, sesuaikan diri kita dengan neraka. Bila buat maksiat tu pada hakikatnya panas. Yang sesuai dengan neraka, bukan syurga. Sebab tu patut masuk neraka. Patut masuk neraka. Api-api ni dia berkait dengan panas. Panas ni untuk satu peringkat eloklah. Kalau tidak, kita manusia ni Tuhan buat tak boleh makan nasi berah begitu saja macam ayam itik. Tak boleh, kena masak. Itu hikmat Allah. Jadi bila kena masak tu kan, iyalah. Bergunalah juga. Bergunalah juga. Baik. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dan lain-lain di bawah ini lebih menjelaskan lagi maksudnya. Tawadda'u mimma andajatin nar. Lagi jelas ni. Sebab itu di atas tadi masad ke ghayyarat, kita pakai dengan makna ni ada hadis. Tawadda'u mimma andajatin nar. Berwuduklah kamu kerana memakan apa yang dimasak oleh api atau dengan api. Cuba tengok. Jelas disebut masak. Dan tawadda'u mimma ghayyaratin nar. Berwuduklah kamu kerana memakan apa yang diubah oleh api atau diubah oleh api, atau sesuatu yang jadi berubah dengan api. Diubah dengan api boleh juga. Diubah ni maknanya kalau sentuh saja tidak jadi berubah, sentuh tak jadi panas, mata-mata sentuh saja. Dia kena masak lah. Jadi maksudnya masak di sini. Bila kita masak kan, daripada tadi putih gitu nampak, ni jadi merah lah. Udang tu jadi merah lah, tadi nampak putih tadi, nampak putih. Bila masak jadi berubah. Jadi api tu mengubah, kepanasan tu mengubah dia. Maksudnya masak lah, masak. Maksudnya juga sama, iaitu dimasak dengan api. Itu maksud. Dengan sebab itu bila kita berhadapan dengan hadis ni, kena tengok banyak hadis. Tengok sana, tengok sini, macam mana. Jadi kira-kiranya Nabi SAW ada sebut belaka ni, semua ni. Atau kalau Nabi tak sebut pun, Nabi sebut yang macam tu, bahasa dia guna tu, bahasa dia selalu guna bahasa kiasan-kiasan gitu. Boleh jadi sahabat-sahabat nak bagi jelas, takut jadi keliru orang kemudian, dia riwayatkan berdasarkan makna dia. Atau mungkin ini pun Nabi guna juga. Sebab bukan sekali dia cerita ni, banyak kali. Kadang-kadang dia kata menggunakan ayat macam ni. Kadang-kadang dia guna ayat macam ni. Kepada orang ni dia kata begini, kepada orang ni dia kata guna cara lain pula. Jadi itu walau bagaimanapun memberi maksud yang sama. Walaupun dengan hanya memakan sepotong keju. Hadis ini merupakan dalil bagi terbatalnya wuduk kerana memakan atau menggunakan sesuatu yang dimasak dengan api. Itulah pegangan sebahagian ahli ilmu
Kebanyakan ahli ilmu pula berpendapat hadis ini telah mansukh. Menurut jumhur ulama, wuduk yang dimaksudkan di sini ialah wuduk syar'i, iaitu mengambil air sembahyang, bukan wuduk lughawi menurut bahasa Arab semata-mata. Sebab kalau menurut bahasa Arab, sekadar berkumur-kumur, basuh tangan itu pun wuduk dah dia panggil. Bukan begitu. Jadi wuduk ni wuduk sungguh. Wuduk sungguh lah, iaitu air sembahyang. Abu Salamah berkata, Ibnu Abbas bertanya kepadanya. Bila Abu Hurairah riwayatkan hadis itu, Ibnu Abbas pun tanya. Ibnu Abbas ni budak lagi, budak muda. Budak muda. Ketika Rasulullah SAW wafat tu, ada yang kata umur dia 14 tahun. Kita katalah lepas ni 4-5 tahun kemudian cerita ni, ketika dia baru umur 19 tahun. Mana budak remaja lah yang cerdik. Ibnu Abbas ni cerdik. Dia tanya, wahai Abu Hurairah, apakah kita perlu berwuduk kerana memakan minyak? Atau mengguna minyak? Baik. Ada nota di sini. Kerana minyak juga diperolehi dengan dimasak, menggunakan api. Apakah dengan memakan minyak atau memakainya sebagai minyak rambut dan sebagainya membatalkan wuduk? Dia tanya. Dia tanya tu. Lepas tu Abu Salamah berkata, Abu Salamah ni siapa? Abu Salamah ni anak Abdurrahman bin Auf. Anak dia yang paling alim ni Abu Salamah, Abdurrahman bin Auf. Dan apakah kita juga perlu berwuduk kerana mengguna air panas? Kita berwuduk sejuk guna air panas, macam mana? Jadi batal pula ke wuduk kita. Jadi macam mana kita nak buat? Kena ambil wuduk air sejuk lah. Sedangkan sejuk, macam mana? Kalau menggunakan sesuatu yang dimasak dengan api, membatalkan wuduk, nescaya kita tidak boleh berwuduk menggunakan air panas kerana ia juga dimasak dengan api. Apakah wuduk dengan menggunakan air panas tidak sah? Nampaknya Abu Hurairah nampaknya lebih mengutamakan ittiba' suri, orang panggil, daripada ittiba' haqiqi. Ibnu Abbas pula memahami sebaliknya. Ibnu Abbas ni dia faham sebaliknya. Dia tidak ikut zahir tu, zahir. Dia kira maksud sebenar. Maksud sebenar. Kalau kira maksud sebenar, banyak lagi lah. Boleh jadi ini maksudnya, boleh jadi ini maksudnya. Abu Hurairah dia pakai zahir. Dia pakai zahir. Jadi panjang ceritanya kalau kita nak kata orang ikut ittiba' suri macam mana? Ittiba' ada dua. Ittiba' suri, ittiba' haqiqi. Ittiba' suri ni Nabi kata sesiapa yang pakai kain berjela-jela bawah pada buku lali dia masuk neraka ataupun Tuhan tak pandang dia dan sebagainya. Sombong, orang yang pakai macam tu sombong, macam-macam hadis lafaz dia tu. Jadi dia pun pakai sekat betis lah. Jaga betul lah. Kalau buat potong seluar pun, beli seluar pun kena mesti atas buku lali. Itu orang panggil ikut suri, zahir. Apa yang Nabi SAW sabdakan, katakan. Satu lagi bentuk, ikut juga orang panggil. Kita tak boleh kata tak ikut tu, tak ikut Nabi tu, tak boleh kata begitu. Sebab ikut juga, ikut hakiki orang panggil. Ikut hakiki ni macam mana? Nabi sebenarnya nak apa? Yang dia larang pakai kain atau seluar lah di bawah daripada buku lali tu. Dia nak apa? Kenapa kalau orang perempuan boleh pula labuh bawah pada buku lali? Jadi kalau kira dalam hadis tu Allah tidak pandang ila man yajurru thawbahu khuyala, kepada orang yang melabuhkan pakaian dia, kain dia. Tu dalam hadis banyak tu ada Nabi suruh perempuan itu labuhkan. Bahkan sampai sehasta pun ada. Suruh labuhkan. Macam mana?
Jadi man tu orang tu tak termasuk perempuan ke? Lelaki saja maksudnya. Baik, kalau kita kata lelaki saja, sebab itu ada hadis untuk perempuan, lelaki saja. Ya ke begitu? Dia pun tengok, kaji tengok. Itu Abu Bakar pun bila Nabi SAW sebut begitu, dia pun pergi bertemu dengan Nabi SAW. Macam mana dengan saya? Saya selalu pakai labuh, berjela-jela. Nabi kata, kamu lain cerita. Kamu lain. Sebab kamu pakai bukan dengan maksud tu, pakai labuh tu. Itu orang panggil ittiba' suri. Yang sebenarnya Nabi suruh pakai singkat tu di atas pada buku lali, paling tidak kalau nampak atas lagi elok zahirnya. Begitu. Sebenarnya dia nak menghapuskan sifat sombong, takabur, yang mana pada umumnya masyarakat pada masa tu salah satu cara mereka nak menyatakan kesombongan, ketakaburannya, dia akan pakai labuh. Dan ada beberapa orang hamba pegang kain dia tu, hujung kain dia tu, bila dia berjalan. Pasal labuh. Jadi kalau ada orang pegang tu, oh ini orang hebat lagi. Ini ketua besar ni. Nabi SAW sebenarnya nak menghapuskan perangai tu, sifat tu sifat keji. Kebetulan begitu pada masa tu. Kalau masa kita sekarang ni, tak terfikir pun nak menyombong, orang pun tak ada nampak kita sombong pun. Dengan pakai begitu, maka tak ada masalah lah. Buktinya saya nak Bakar, Nabi kata kamu tidak. Kamu tidak pakai dengan maksud itu. Mana maksud tu? Sebab itu ada juga Nabi SAW larang makan di atas meja. Sekarang ni kita makan atas meja semua macam mana? Sebab dia berkait dengan semasa dia. Orang pada masa tu, orang-orang yang hebat-hebat lah, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin masyarakat, orang-orang kaya, dia tidak makan makanan dia tu, roti dia letak di atas suprah, tanah, atas lantai begitu, tidak. Tetapi letak atas meja. Nabi larang tu sebenarnya nak hapuskan sikap tu, membezakan diri daripada orang lain, dan dengan cara begitu kita nak menyatakan kelebihan kita. Itu yang Nabi SAW sebenarnya nak hapuskan, bukan tak bagi guna meja tu. Kalau dah umum dah jadi guna meja, tak ada siapa pun anggap benda ni sebagai suatu lambang kesombongan, tak jadi masalah lah. Sebab yang sebenarnya nak apa? Nak sombong itu yang tak bolehnya. Kalau tidak dalam bentuk lain pun tak boleh sombong ni. Itu maksud sebenar. Itu orang panggil ittiba' hakiki. Jadi, kalau kita belajar hadis betul, faham benda ni. Nampaklah. Tapi kalau kita belajar selapis je, gitu je jadi. Gitulah jadi. Kena belajar banyak sikit lah. Barulah bertemu benda-benda tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang yang belajar sungguh relax nampak dia beragama, relax. Tapi orang-orang baru sedar lah, kita kata baru sedar, baru insaf ke, atau baru masuk Islam, kuat benar ni, kuat benar. Sebab kita nak hidup dengan agama ni bukan satu hari sampai mati. Relax je lah. Relax. Ni semua tak padan dengan kopi, sembai lagi. Tak padan dengan tu, kena jubah lagi. Itu baru nampak beragama. Dia jadi pergi kepada zahir. Padahal kita kena tengok maksud sebenarnya. Apa maksud? Jadi antara sahabat ni, di kalangan sahabat ni dia ada dua macam juga. Ada yang suka mengambil kira zahir, ada yang mengambil kira apa maksud sebaliknya. Sebab dia pakai logik tu. Di sini Ibnu Abbas telah menggunakan usul dirayah. Mana hadis itu diuji dengan guna logik. Kalau kita kata logik, kalau macam tu tak boleh gunalah air panas nak berwuduk. Tak akan dapat, tak akan lekat wuduk sampai bila-bila pun. Sebab apa? Sebab itu disentuh oleh api, dimasak dengan api. Jadi macam mana nak jadi wuduk? Sampai bila pun tak akan jadi, tak akan lekat jadi wuduk, ambil wuduk. Adakah begitu?
kita tanya imam-imam mazhab apa semua ni, imam-imam mujtahid, tak ada siapa pun kata begitu. Menunjukkan bukan zahirnya yang dipakai. Ada benda lain tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita tu. Benda lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tanamnya. Kita saja nampak zahir itu. Yang sebenarnya dia nak benda lain. Dia nak benda lain. Oh, habislah masa. Kalau kita main dengan cara begini, ambil masa lah. Abu Salamah berkata, maka berkatalah Abu Hurairah, wahai anak saudaraku, jangan engkau mendengar hadis. Jika engkau mendengar hadis diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah pula kamu berkata begitu begini. Tak usah duk tawil lah. Tak usah duk kata begitu beginilah. Senyap saja. Senyap saja. Setengah-setengah sahabat dia kan, dia pendapat dia tidak begitu, tapi bila disebut hadis, dia pakai, dia diam. Termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia sebenarnya termasuk macam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu guru utama dia, Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar banyak guna dirayah, banyak logik. Tetapi kadang-kadang bila orang sebut hadis dia diam. Sebab dia tak mahu jadi nampak bercanggah dari ittiba' suri tu. Dia tak ikut ittiba' suri. Tapi bila orang kemukakan hadis dia diam. Dia tidak mahu membantah. Dia jadi tak mahu jadi, dia satu lagi istilahnya mu'aradah. Mu'aradah suriyah, mu'aradah haqiqiyah. Dua. Ittiba' suri, ittiba' haqiqi. Mu'aradah suriyah, mu'aradah haqiqiyah. Kadang-kadang kita buat kelakuan kita tu nampak bercanggah dengan zahir Nabi. Tapi adakah salah bercanggah dengan zahir Nabi tu? Tidak. Tidak salah. Yang salahnya apabila kita bercanggah dengan ajaran Nabi yang sebenar. Orang panggil mu'aradah haqiqiyah. Itu salahnya. Kalau zahir saja nampak tak serupa, kita buat tak serupa, itu tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai pelita di zaman dia. Dia pakai pelita sesuai lah dengan zaman dia. Sekarang ni kita tak pakai pelita kan. Kita buat macam bercanggah lah dengan Nabi. Kita pakai lampu elektrik. Sesuai dengan zaman kita. Itu pun semacam mu'aradah. Mu'aradah dari segi zahir. Bukan bermakna kita canggah Nabi. Bukan makna kita lawan Nabi tu. Yang tak bolehnya lawan ajaran dia yang sebenar. Itu tak boleh. Ajaran dia yang sebenar. Itu yang tak boleh. Ajaran dia kata boleh makan daging, kita kata tak boleh makan. Kalau tak makan daging, itu baru bercanggah. Mu'aradah haqiqiyah. Dia kata kena tutup aurat, kita telanjang. Itu mu'aradah haqiqiyah. Tapi kalau pakai pakaian tak serupa, itu tak apa lagi. Sesuai dengan budaya kita, masyarakat kita. Nabi tak pernah pakai baju gumban, baju Melayu. Pernah? Tak pernah. Jadi kita bila pakai baju Melayu nampak bercanggah lah dengan Rasulullah. Zahir, rupa bercanggah. Hakikat tidak bercanggah. Jangan kita ingat, bila rupa saja tu serupa, selesai masalah. Tak. Berapa ramai orang yang serupa dari segi zahir dia, tapi dari segi hakikat dia bercanggah saja. Bercanggah saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu teruk tu, itu tak boleh. Tapi setengah-setengah orang untuk maksud pendidikan, mendidik, dia bagi biar anak-anak tu pelajar-pelajar serupa dengan zahir Nabi, dengan harapan mudah-mudahan yang di sebalik zahir tu hakikat ajaran Nabi pun dihayati, diikuti juga. Itu pun satu cara. Tetapi dia tidak kata wajib. Sekadar tu sajalah, nak menimbulkan rasa kasih, nak ingat kepada Nabi. Rupa dia macam mana? Gini. Rupa dia. Rupa dia begini. Bukan begini. Sekadar tu je lah. Tapi itu berguna untuk budak-budak. Macam budak-budak sekolah kan. Perlulah uniform. Pakai serupa. Tapi kalau dah sampai ke peringkat universiti, tak perlu dah. Nak kita ikat dengan uniform macam tu, menyusahkan. Dan pelajar-pelajar cukup faham dah benda tu. Dia tak akan bertukar kelas dah. Akan masuk kelas dia lah.
Ikut macam mana pun dia faham. Tapi kalau budak-budak, dia tengok serupa zahir, begitulah juga. Benda ni pun begitu juga. Agama ni pun begitu. Jangan kita terlalu ikut zahir. Yang dikehendaki sebenarnya ikut ajaran Nabi yang sebenarnya. Dia nak macam mana? Itu kena tahulah. Dan kita kena tahu, ini kita bercanggah dengan Nabi, tapi bercanggah dari segi zahir, rupa. Tidak bercanggah dari segi hakikatnya. Kadang-kadang kita nampak rupa tu jadi susah pula kita. Dengan sebab kita tu berupa begitu, jadi susah pula kita. Kita pergi negara yang musuh dengan Islam. Kita pergi dengan rupa Islam, zahir dia. Jadi susah. Tak ada masa-masa. Padahal tak mesti pun kita buat gitu. Pakai begitu. Jadi nyusah. Kena soal jawab lama. Panjang cerita. Baiklah. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummi Habibah. Dan seterusnya, nampaknya kita tak sempat dah ni. Baca sendirilah. Abu Isa berkata lagi, sesetengah ahli ilmu, yakni ulama, berpendapat wuduk terbatal kerana menggunakan, memakan dan sebagainya. Terutamanya makan sesuatu yang dimasak dengan api. Namun kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan orang-orang selepas mereka tidak berwuduk kerana menggunakan sesuatu yang dimasak dengan api. Ini panjang pula ya. Tak sempat dah nak baca hari ni. Kita kena tangguhlah dulu ya. Tak sempat. Tapi begitulah lebih kurang maksudnya. Begitulah. Kemudian riwayat orang ni macam mana lafaz dia, itu boleh tengoklah. Oleh kerana kita ada masa rehat kan, masa ni masa rehat, kita rehatlah. Sekejap, dalam setengah jam, lepas tu kita sambung pula ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Adakah sunnah berkumur-kumur selepas makan? Kalau kita nak sembahyang ya, lebih baiklah kita berkumur. Takut ada yang lekat-lekat dia celah gigi kita tu. Itu sajalah sekadar tu. Tapi kalau ada pun kita tak telan, tak apa, sah sembahyang. Cuma kurang elok lah, kurang comel lah. Lebih comelnya kalau kita berkumur lah, kalau nak sembahyang. Kalau tidak nak sembahyang tak perlu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Abdul Basir, nak tanya tentang hadis ya. Ya. Nak tanya tentang hadis innama ju'ilal iman liyutamma bih fa idza kabbara fakabiru wa idza qara'a fa'ansitu. Hadis ni ada ulama mengatakan tambahan wa idza qara'a fa'ansitu. Dia kata hadis ni tambahan itu dhaif. Itu macam mana? Dia bagi penerangan sikit. Ramai ulama mengatakan tidak dhaif. Cuma mungkin maksud dia tu sebab bercanggah dengan yang lain, bercanggah dengan hadis yang lain. Sebab hadis yang lain tu suruh baca la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tiada solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Jadi dia nampak bercanggah lah di situ. Jadi sebab tu dia kata hadis itu dhaif. Sebenarnya tidak dhaif, itu sahih. Itu kesimpulan yang dia buat sendirilah, kesimpulan sendiri. Yang sebenarnya tidak dhaif. Sebab bahkan dengan sebab itulah ramai ulama-ulama mengatakan makmum kena diam. Dengar sajalah imam baca. Dalam sembahyang jahriyah, sembahyang yang imam baca dengan suara yang kuat iaitu sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Jadi kita berdasarkan riwayat itu, ramai ulama lah seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan memang tak boleh baca, kena dengar. Dia pegang dengan hadis tu. Kalau dhaif dia pegang macam mana? Tak boleh pegang, begitulah. Betul dah lah, itu tidak dhaif.
Yang kata dhaif itu berdasarkan kesimpulan yang dia buat sendiri. Sebab apa? Sebab ada hadis lain yang suruh baca Fatihah tu. Jadi kalau kita diam nak baca Fatihah macam mana? Pula. Padahal hadis itu bagi orang yang kata kalau sembahyang berjemaah, makmum tak perlu baca. Jadi hadis tu yang suruh baca tu kalau dia jadi imam, kena baca lah. Atau dia sembahyang sendiri, seorang diri. Kalau dia sembahyang jemaah, imam baca dah. Jadi tak perlulah dia baca, jadi berlawan pula dengan imam. Ini mengikut mereka lah, bagi orang yang berpendapat begitulah. Dia pegang dengan hadis tu lah. Maulana, ada soalan dekat bahagian komen. Ada dua. Pertama, adakah boleh seseorang tidak mahu mengeluarkan zakat dari EPF yang diterimanya lantaran dia tersepit dengan hutang atau ketidakcukupan? Yang kedua, bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahawa dunia hari ini wanita bekerja dan turut menyara keluarga, lalu faraid ini nak dinilai semula sesuai dengan keadaan wanita? Mungkin bagi mereka faraid tidak relevan, bagi mereka faraid tidak relevan dah, jadi nak bagi sama rata. Jadi ada beberapa masalah di situ, ada dua masalah kan. Satunya tentang nak bagi zakat tu. Jadi sebagaimana kita maklumkan, zakat ni kalau kita masih lagi perlu, tak cukup keperluan kita tu, tak kena. Itulah. Tak kena. Macam cukai lah juga. Cukai tak kena kalau kita ni tanggungan banyak, apa semua tu. Begitu juga zakat. Jadi kira-kira tak kena lah. Kalau zakat harta tu, kecuali kalau zakat fitrah tu lain lah kan. Sebab kadarnya pun sedikit, nisab dia tu. Yang keduanya dari segi nak sama rata tu, dia tak timbul sebenarnya. Dalam Islam ni, pesaka tu, hukum pesaka tu kita tetap boleh pakai. Cumanya kalau perempuan pun bekerja juga, dia kira harta sepencarian dulu. Harta sepencarian dulu. Lepas tu baru kira faraid itu. Begitulah kira-kiranya, cara dia. Barulah selesai masalah. Harta sepencarian tu kira bagi dua dulu. Katakanlah bagi dua. Lepas tu barulah kira. Bukan maknanya kira dengan adanya harta sepencarian itu nak bagi sama rata. Maksudnya sama rata macam mana, itu banyak lagi perlu perincian lah di situ tu. Sama rata macam mana? Kalau nak sama rata sehingga mengubah ketetapan Al-Quran, itu tak boleh. Sebab begini, dari segi kerja tu pun sebenarnya tidak wajib atas perempuan. Dia pilihan dia nak bekerja. Sebenarnya sudah jadi tanggungjawab suami untuk menampung keperluan dia. Dia bekerja tu pun kira pilihan dia dan dengan izin suami. Kalau suami tak benar, tak boleh. Cumanya masalah sekarang ni, dalam dunia sekarang ni, macam keadaan terdesak. Jadi suami pun tak nak bagilah juga. Kalau tidak, tak mencukupilah keperluan hidup, nak menampung keperluan hidup tu. Mungkin dari sudut itu. Tapi banyak perincian lah, kita kena tengok. Satu-satu masalah tu tak sama ya. Jadi kita nak kata dengan sebab dia bekerja terus, nak kena bagi sama kata kepada semua orang perempuan atau kepada dia saja ke macam mana, itu perlu penjelasan yang lebih lah tu. Apa yang dimaksudkan bagi tu, untuk siapa sama kata tu. Kalau hukum Quran jelas lah, bekerja ke tidak bekerja ke, kalau perempuan lelaki mendapat 2 bahagian perempuan. Begitu, jelas, mudah je. Kerja ke tidak bekerja ke, memang itu hak dia yang Allah SWT bagi. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Nak sambung soalan yang ada saudara tadi tanya tadi. Pasal yang imam tanggung Fatihah tu. Untuk macam sembahyang 4 rakaat, adakah imam tanggung 4 rakaat sekali, termasuk yang dia tak baca kuat tu? Satu lagi nak tanya Maulana pasal hadis yang ada Maulana ceritakan pasal Nabi Isa
yang diangkat semasa mandi kan, dan diturunkan balik masa tu rambut dia masih basah lagi. Jadi satu lagi dalam ayat Al-Quran ada menyatakan bahawa urusan malaikat dalam satu hari naik ke langit bersamaan dengan 1,000 tahun di bumi masa tu. Jadi saya ada terbaca dalam satu artikel di mana NASA dia ada buat kajian bahawa kadar masa songsang jika ketinggian tu ke langit makin tinggi, masa akan jadi makin pendek. Maknanya masa bumi tu jadi akan lagi cepat. Di atas tu jadi makin slow. Jadi bolehkah kita kait dengan hadis tadi tu, dengan Al-Quran tadi tu, dengan perjumpaan sains NASA tadi? Minta tulisan Maulana. Terima kasih. Banyak tu soalan, ada 2-3 situ tu kan. Ada 2-3 situ tu. Yang pertamanya masalah sembahyang tadi kan. Masalah sembahyang tu bagi ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah yang mengatakan makmum kalau berjemaah lah. Kalau sembahyang seorang memang kena baca semua kata begitu. Semua kena baca. Fatihah dan surah tu sunat lah. Fatihah tu semua kata wajib. Begitu juga dengan imam. Tetapi kalau sembahyang berjemaah, bagi mereka makmum kalau tak baca semua pun memang imam tanggung. Tak kira sembahyang baca kuat ke, baca perlahan ke, tak kira. Jadi setengah-setengah ulama kata kalau yang imam baca kuat, itu kita jangan baca, kita dengar lah. Tapi kalau dia baca perlahan, ketika mana dalam sembahyang yang baca kuat pun tidak semua rakaat kan. Baca kuat tu rakaat yang ketiga misalnya, yang keempat tu dia baca perlahan. Jadi ketika dia baca perlahan tu kita boleh baca. Gitu. Tapi masih lagi dia tanggung juga dia punya Fatihah tu. Macam mana? Masa dia baca perlahan tu masih lagi imam tanggung juga Fatihah tu. Itu khilaf lah. Bagi Imam Abu Hanifah memang tanggung sepenuhnya. Kalau tak baca pun tak apa. Tapi kalau bagi Imam Ahmad contohnya, dia kata kita bacalah di situ ketika dia tak baca tu, ketika dia baca perlahan tu, kita bacalah. Bila dia baca dengar, kita jangan baca. Yang tu dia tanggung, begitulah. Sebabnya ada kadang kes tu imam bila masuk rakaat yang ketiga keempat tu dia baca cepat. Jadi macam orang yang berikat umur ni kadang-kadang semput nak kejar tu. Maulana, boleh tak kita ambil masa tu pendapat Abu Hanifah? Macam mana Maulana? Dia gini, orang yang ikut Syafi'i yang kata makmum pun wajib baca Fatihah tu, kalau dia pergi lewat kan, katakanlah dia pergi lewat tu, imam tu duduk rokok lah. Kan dia terus rokok kan, mana dia baca dah Fatihah tu. Jadi ketika itu orang Syafi'i jawab apa? Orang Syafi'i pun kata itu imam tanggung. Tapi bagi dia imam tanggung tu dalam keadaan tu saja. Kalau dia memang daripada awal lagi berdiri, dia kena baca juga. Baca masa mana? Masa imam baca Fatihah tu dia tak boleh baca, kena dengar lah. Lepas habis Fatihah tu, baru dia baca. Itu dia buat pembahagian begitu. Tetapi pembahagian begitu, orang lain tak setuju. Dia kata kamu buat gitu, kamu ambil di mana? Ada dalam hadis kalau sebut gitu. Lepas imam baca Fatihah, kamu pula baca. Ada ke gitu? Tak ada, dia kata. Ini menunjukkan tak perlu. Tapi bagi Imam Syafi'i ataupun orang yang sependapat dengannya, dia terlalu kuat pegang dengan itulah, macam yang saya sebut tadi. Tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Jadi orang tu tak kira lah makmum ke imam ke sembahyang seorang ke, tak kira. Semua kena baca. Cuma bila dia berjemaah, takkanlah nak baca ketika imam baca tu. Dia panjang lah. Detail dia tu memang panjang. Ada setengah-setengah tu kata kalau mazhab Syafi'i tu, makmum nak baca masa mana? Ini salah satu cara kan. Bila imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dia diam sekejap. Supaya makmum boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia diam. Kadang makmum sempat baca yang dia baca tu. Tidak baca bersama-sama.
Itu satu cara. Satu lagi selepas imam tu dia baca Fatihah, amin semua, dia diam sekejap. Ketika diam, dia makmum baca sepenuhnya Fatihah. Atau kalau dia tidak diam pun, dia diam sekejap, dia baca surah. Jadi surah tu tak apa kita tak dengar pun, dia bukan wajib pun. Dia pakai begitu. Cara Syafi'i. Jadi panjanglah ceritanya, saya rasa yang lain-lain tu tak sempat dah kita hari ni. Masa pun dah habis dah, setakat tu dah dulu ya untuk hari ini. Wallahu a'lam.